dan sekarang ini adalah perkara berkaitan dengan isu yang sering dimain-mainkan dalam media. Malah saya kurang berminat untuk komen sebab ianya tidak berapa membantu keadaan rakyat di bawah ini. Tapi sebab kerana perkara ini akan menimbulkan tanda tanya, jadi ramai yang ingin tahu supaya bagi mereka yang menyokong sebagai contoh daripada orang keadilan sendiri ataupun Pakatan Harapan, mereka tahu apakah pendirian AMK, dan pada masa yang sama saya rasa kita kena ada panduan supaya polemik sebegini tidak terus menghantui kita punya kepimpinan lah. Bagi saya, kalau dalam isu calon Perdana Menteri, bagi mereka yang baru ikuti boleh share lagi. Saya rasa bukan orang PKR saja nak tahu, UMNO dengan PAS pun nak tahu. Tapi yang saya nak sebutkan dalam isu pencalonan Perdana Menteri ini, sebenarnya dari Parti Keadilan Rakyat, keputusan itu telah dibuat. Keputusan itu tidak berganjak, tidak menampakkan ada keperluan untuk mengikuti mana-mana rentak movement dari mana-mana pihak. Jadi dalam isu calon yang dikemukakan oleh keadilan, ini bukannya dibuat atas nama hanya untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana kalau perebutan itu hanya semata-mata untuk memegang tampuk pemerintahan, dalam keadaan bila dipegang kerajaan itu dengan dokongan yang tidak jelas, sama-sama dan sebagainya, maka perkara ini mungkin tidak membantu dalam soal apabila kita dalam kerajaan. Saya ambil contoh apabila sekarang ini Perikatan Nasional sebagai sebuah kerajaan, walaupun mereka berjaya membentuk kerajaan ketika ini, tapi hala tuju kerajaan yang sedia ada ini sangat tidak jelas. Satu pihak kita tahu kalau parti UMNO ini, mereka merasa they are the big brother. Mereka rasa dia adalah abang long kawasan yang sepatutnya memegang keseluruhan. Sebab itulah dasar UMNO selama ini. Dalam Barisan Nasional ke, dalam Muafakat Nasional ke, saya tak rasa ketika mereka membentuk Muafakat Nasional, calon Perdana Menteri itu adalah datang daripada PAS. Sebab itu perkara dalam soal Muafakat Nasional ini mudah. Selain mereka ni sama-sama nak memainkan sentimen kaum dan juga agama, yang sebenarnya memudahkan mereka ini bersama sebab UMNO ni selalunya nak akan jadi big brother. Dia nak kekal sebagai big brother dan always big brother. Manakala PAS ini pula, saya rasa dia cukup sekadar nak masuk dalam kerajaan, nak menikmati sebagai sebahagian daripada kerajaan dalam keadaan pengalaman mereka sebelum ini walaupun telah dikhianat UMNO. Tapi yang itu cerita lama. Zaman dulu dan zaman sekarang ini, walaupun sebenarnya ada pimpinan PAS yang sebelum ini memesan jangan percaya kepada UMNO, tapi mereka merasakan tanpa UMNO, mereka tahu dia tak akan dapat jadi kerajaan dan mereka tahu mereka tak boleh menjadi big brother dalam Malaysia kerana Malaysia ini adalah masyarakat pelbagai kaum. Jadi untuk keadaan tersebut, bila bersama dengan bersatu dalam Perikatan Nasional, mereka memang nak mencari hala tuju memang tak dapat sebab masalah dalam Perikatan Nasional takkanlah Mahyudin Azmin semua nak berperdana menterikan Zahid ataupun Najib. Perkara ini memang sampai kesudah, walaupun dia nak panggil snap election ke, dia nak bubar parlimen ke, kalau mereka nak bentuk kerajaan sekali lagi, bacaan saya, bersatu tak akan masuk dalam kerajaan yang baru yang mereka nak tubuhkan. Sebab itu, desakan untuk panggil bubar parlimen ni memang daripada faksi UMNO, Baris UMNO dan juga PAS untuk undi percaya kepada Mahyudin. Basically, mereka nak tunjuk bahawa Tan Sri Mahyudin ni tak mendapat sokongan majoriti dalam Perikatan Nasional. Itu mereka yang akan berlaku. Jadi, dalam soal politik ataupun nak menubuhkan kerajaan, sebab itu untuk Parti Keadilan Rakyat, apabila kita bersetuju tempoh hari sebelum PRU 14 untuk menamakan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, sebab kita dah setuju dengan perjanjian. Ini perjanjian yang telah kita buat, kita tanda tangani. Yang tanda tangan itu termasuk Mahyudin sekali. Jadi bila dah ada asas yang kita bersetuju,
Ini kaedah untuk kita bentuk kerajaan. Yang saya nak tanya sebagai contoh, kalau ada orang UMNO dan PAS yang mengikuti secara langsung ini, dan teman-teman yang mungkin atas pagar nak tahu, kita boleh tanya Perikatan Nasional ni ada mana-mana dokumen sebagai panduan untuk mereka menjadi satu kerajaan. Yang ini tidak berlaku sebab mereka ini hanya soal nak membentuk angka tetapi dia tak ada persetujuan tersebut. Sebab itu dalam kedudukan keadilan ni, Parti Keadilan Rakyat kepada akar umbi, keadilan ini tidak pernah shift ataupun berubah dalam soal hanya untuk membentuk sebuah kerajaan. Tetapi kita bina asas tersebut dan kita ajak kawan-kawan yang lain untuk bersama. Orang kata keadilan dah berjuang 20 tahun, tak pernah jadi Perdana Menteri sebagainya sebab kita bina asas untuk membentuk kerajaan bila kita dapat sokongan dan dokongan untuk mengangkat prinsip tersebut. Beza dengan kerajaan Perikatan Nasional sekarang, dia bentuk kerajaan sebab dia nak jadi kerajaan. Dia bukannya sebab nak membantu menguruskan hal masyarakat ke apa, tidak. Dia memainkan sentimen api perkauman dan agama. Bila mereka dapat orang-orang yang dulu dah terlajak, yang menjadi pejuang-pejuang sentimen perkauman ini, sekarang sangkutlah sebab kerajaan terpaksa mengimbangi Malaysia ini adalah masyarakat pelbagai bangsa, berbilang kaum. Jadi dalam isu Perdana Menteri ini, sebab itu keadilan dalam mengemudi keputusan parti itu, tahun 2018 kita bersetuju sebab ada perikatan perjanjian yang kita bersetuju dan sampailah pengkhianatan yang berlaku kepada Pakatan Harapan. Jadi sebab itu dalam tempoh 2-3 bulan ini, bagi saya lah sebagai anak muda, sebagai ahli parlimen yang baru satu penggal, memang dari segi pengalaman itu tidak banyak, tapi dari segi baggage politik pun tak ada kekangan yang mengikat saya untuk mengikut mana-mana individu ataupun mengikut mana-mana gerakan mengelak untuk tidak dijatuh hukum dan sebagainya. Jadi yang ini kena faham sebab prinsip yang kita bawa selama ini, sebab saya percaya Malaysia ini adalah negara berbilang bangsa, pelbagai kaum. Satu-satunya kalau kerajaan itu nak dihormati, nak dibentuk dengan dokongan dan mampu membawa perubahan itu, kita kena mengangkat orang menghormati semua bangsa. Sebab itu kalaupun dia itu adalah orang yang sangat perkauman, sangat memainkan sentimen agama, bila jadi menteri dia terpaksa bermuka-muka. Tak boleh. Sebab kalau dia nak sebut aku ini adalah pejuang Melayu, dalam jabatan kerajaan pun ada orang bukan Melayu. Jadi sebab itu yang kena faham bahawa keadilan ini dalam 20 tahun anak-anak muda yang mengikuti keadilan ni tak pernah berubah. Memang sebab itu yang nampak reformasi yang berjuang, ada masa penerimaan itu tinggi, ada masa memang jatuh. Kita tahu pengalaman keadilan, kita pertahankan prinsip. Tahun 2004 pilihan raya kita kecundang di banyak kerusi tapi kita tidak mengalah. Sebab itu pengalaman yang mengajar keadilan ni, keadilan tidak cuba terhege-hege untuk mengikuti mana-mana pihak. Jadi dalam isu nak memahami bahawa keputusan, contohnya yang dulu soal orang kata dengan PAS semua ni, kita mengajak mereka untuk bersama-sama, tetapi apabila PAS itu pun dah mula dilihat tidak bersetuju dengan pandangan yang kita utarakan, mereka nak tinggalkan Pakatan Rakyat, kita memang terpulang. Sebab untuk keadilan, untuk kita faham pula politik coalition ataupun macam Pakatan Harapan. Saya menerima banyak pertanyaan ketika saya di Kedah pun ada anak muda tanya pendirian keadilan dalam PH dan sebagainya, macam mana kita nak meneruskan hubungan dalam Pakatan Harapan apabila ada sahabat-sahabat yang terus memainkan polemik ini. Bagi saya mudah sebab kita memang kenapa terbentuknya Parti Keadilan juga, kenapa kita boleh bersama walaupun mungkin berbeza dari soal pendekatan dan sebagainya, tetapi dari segi prinsip itu kita tetap mengikat perkara yang sama. Mereka yang tidak mampu mendokong keputusan kita soalnya nak membela semangat keadilan itu, keadilan untuk semua. Iaitu kalau tengok kekuatan keadilan ini bukannya di kalangan orang kaya. Parti Keadilan ini, sebab itu kalau kita lihat dokongan yang paling rapat dengan orang keadilan ni adalah rakyat-rakyat biasa.
petani lah, penjaja yang sering diulang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah kekuatan keadilan. Jadi sekarang ini bila berlaku, kita tahu selepas habis tumbangnya PH melalui langkah Sheraton, maka walaupun Barisan Nasional ataupun Muafakat Nasional ataupun sekarang Perikatan Nasional nak mendabik dada dan sebagainya, mereka kena sedar apa yang mereka tubuhkan itu adalah dengan pengkhianat. Sesiapa yang dalam kerajaan sekarang ni, mana-mana pihak akan boleh khianat bila-bila masa. Cuma keadilan ini akan terus kekal dengan dia punya pendirian. Cuma sekarang ini, keadilan telah membuat keputusan yang agak jelas. Kalau nak tahu dari segi diplomasi, memang keadilan ini sangat bersabar, sangat memikirkan soal kawan-kawan, sahabat dan sebagainya. Tapi dalam isu ini kita meletakkan prinsip lebih tinggi, maka dalam urusan untuk mencalonkan nama mereka, nama pemimpin yang untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, kita telah lihat dari segala kemungkinan, maka kita bersetuju bahawa kita tidak akan menyokong Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri buat kali ketiga. Yang ini walaupun orang akan cuba mengatakan yang bahawa then you nak bagi legitimasi kepada Mahyudin. Itu bukan. Soalnya Mahyudin dapat legitimasi memang berlaku pengkhianatan. Tapi dalam soalan ataupun pendirian yang kita buat, kita dah tengok, kita dah memahami ada perkara yang kita dapat capai. Ketika kita sebagai sebuah kerajaan, ada benda yang bagus, ada benda yang baik. Contohnya, reformasi parlimen yang berlaku jauh lebih tinggi daripada 60 tahun ketika Barisan Nasional sebagai sebuah kerajaan. Tapi perkara ini sekarang telah dirombak apabila, macam sebagai contoh, buat pertama kali dalam sejarah negara, Perdana Menteri nak tukar speaker. Parlimen ini bebas daripada kuasa eksekutif. Kalau kita baca, faham perlembagaan negara dan sebagainya, memang kita pecah kepada 3 cabang. Legislatif dan eksekutif ini sepatutnya diasingkan. Sebab itu ada pengasingan kuasa. Parlimen sebagai as a whole is actually different entity dan eksekutif, iaitu Perdana Menteri. Cuma keburukan yang akan mereka buat sekarang ini, eksekutif yang akan diktate kepada Parlimen untuk menukar struktur Parlimen. Jadi perkara ini akan terus kembali kepada zaman Barisan Nasional. Jadi yang ini yang kena faham bahawa untuk pendirian keadilan, soal Mahathir pula memang ketika kita jadi kerajaan pula banyak poin-poin yang kita cuba buat selama ini tak capai. Yang paling mudah untuk keadilan sendiri, apabila kita nak tubuh kerajaan, memang Parti Keadilan menghantar nama-nama mereka untuk bersama-sama dalam eksekutif. Yang saya nak ulang dan nak sebut, kalau ada yang mungkin tak perasan, yang mungkin lupa, Keadilan tidak pernah mengangkat Azmin Ali sebagai calon menteri. PKR ataupun Keadilan tidak pernah mengangkat Zuraidah untuk menjadi menteri. Nama-nama mereka ini tak layak untuk jadi menteri. Orang yang mengangkat Azmin dan Zuraidah sebagai contoh adalah Azmin dan Mahyudin. Ini sama. Maksudnya, mereka punya pencaturan politik itu adalah sama. Dan kita tahu macam mana langkah Sheraton, kita tengok macam mana pergerakan itu daripada awal sampailah ke penghujung. Macam mana beralihnya kuasa di bawah langkah Sheraton ini. Tetapi hakikatnya Keadilan sebagai contoh, kita tak pernah bersetuju untuk Azmin jadi menteri ketika kita sebagai sebuah kerajaan PH. Kita tak pernah bersetuju untuk Zuraidah untuk menjadi menteri. Dan sekarang ini yang merasakan Azmin dan Zuraidah ni ada kualiti yang sangat baik adalah Mahathir dan Mahyudin. Dan pada masa yang sama, kita bantah dan cuba membawa perubahan itu dan kita hormat sebab ada perjanjian. Maka kita menantikan supaya perkara ini dapat diselesaikan secara baik apabila tamat tempoh 2 tahun. Cuma dalam keadaan sekarang, apabila Keadilan telah menyatakan dengan terbuka untuk tidak menyokong Tun Mahathir, antara kenyataan awal yang Tun buat atau Mahathir buat adalah dengan mengatakan beliau masih nak bekerjasama dengan Amanah dan juga DAP, tetapi tidak mahu bekerjasama dengan Keadilan. Jadi perkara ini agak jelas bahawa memang dari segi kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kita penuh dengan kesangsian. Kita tak tahu
Apa yang sebenarnya menyebabkan Tun Dr. Mahathir memang tak nak bagi mandat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walau bagaimana cara mereka nak olah, memang tidak boleh menafikan bahawa untuk peringkat keadilan, peringkat keputusan parti itu kita dah menyampaikan secara jelas, tetapi perkara ini tidak dipersetujui oleh pihak Mahathir. Jadi apa yang berlaku? Mahathir kata, mula-mula dia kata dia tak akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Kemudian kita tahu juga, selang beberapa hari ataupun tak tahulah, cukup 24 jam ataupun tidak, Mahathir tukar lagi, dia kata dia nak tolong Anwar Ibrahim. Sebab dia nak tolong Anwar Ibrahim, the only way untuk dia tolong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kena jadi Perdana Menteri balik. Jadi perkara ini, saya rasa dia nak tolong diri dia sendirilah. Cuma untuk peringkat keadilan, kalau siapa yang mengikuti, pimpinan keadilan cuba mengelak untuk mengeluarkan sebarang kenyataan. Sebab kita hormat kawan-kawan. Sebab kita sebenarnya faham kesengsaraan yang dihadapi oleh aktivis pendukung Pakatan Harapan. Ketua-ketua ataupun pemimpin kita tak jadi ahli parlimen, tak jadi pemimpin kalau bukan sebab sokongan orang bawah. Keadilan naik sebab orang ramai, orang-orang yang merasakan kita nak bawa perubahan, yakin dengan reformasi yang kita impikan, maka mereka beri sokongan untuk parti ini untuk terus mengemudi. Sebab itu saya tak percaya, saya tak bersetuju kalau mengatakan kemenangan tahun 2018 itu hanya disebabkan tahun 2018. Saya tak mengatakanlah, yalah mungkin ada pihak mengatakan itu sebab Mahathir kita menang. Kalau yang tak puas hati pula itu sebab Anwar dalam penjara kita menang. Tapi saya rasa kesengsaraan perjuangan yang dibawa 20 tahun ketika itu, memang saya merasakan kita meletakkan segala bebanan dan cuba membantu untuk membawa perubahan dalam kerajaan. Malangnya perkara itu bila kita dah dapat, memang kita tak buat dengan sehabis baik. Cuma sekarang ini, untuk Parti Keadilan, memang pimpinan pun bukan hanya semata-mata tidak mahu menampakkan PH ini berbeza pandangan dan sebagainya. Satu, pandangan kami dah jelas, kita tak ada berubah dan tak ada menukar pendirian. Dan yang kedua, kita faham dengan perasaan dan juga perjuangan oleh aktivis-aktivis keadilan. Mereka sokong Datuk Seri Perdana Menteri ini bukan sebab dia suka-suka sokong. Bukan sebab dia kata A ni tak boleh jadi kita sokong B, tak suka B kita sokong C. Ini adalah perjuangan yang lama. Ini perjuangan yang kita nak bawa perubahan dalam negara sebab kita percaya Malaysia ini boleh ditadbir dengan baik sekiranya yang memimpin itu faham soal kedudukan rakyat dalam Malaysia ini. Malaysia ini negara pelbagai bangsa. Pada masa yang sama dia memerlukan kekuatan. Kalau di kalangan masyarakat Melayu, dia kena adalah pemimpin yang faham masalah orang Melayu, faham masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat, tapi juga memahami masalah-masalah mereka bukan Melayu. Jadi dalam isu menentukan nama calon Perdana Menteri ini, keadilan rasanya sangat jelas. Cuma bila Tun Mahathir kata dia nak jadi Perdana Menteri, nak tolong Datuk Seri Anwar. Dan respon daripada masyarakat kata macam mana kamu nak tolong? Kalau kamu nak tolong, sokonglah Datuk Seri Anwar. Dan perkara itu terungkai. Maka dalam isu yang kononnya keluar pula option baru, option ketiga untuk nama Syafiee Apdal cadangkan sebagai calon Perdana Menteri. Bagi saya dalam demokrasi ni sesiapa pun boleh cadangkan nama untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi cadangan itu memanglah kena dapat dokongan daripada majoriti lah untuk betul-betul menjadi Perdana Menteri. Dan yang kedua, kita sebenarnya pun menghormati kedudukan Sabah dan Sarawak. Malah pendekatan yang keadilan ambil tak mengatakan orang daripada Sabah ataupun Sarawak tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi yang kita sebut, yang kita khawatir dalam isu ini, satu, keputusan keadilan ini dah jelas. Cuma nama yang dibawa ini bukan nama, macam seolah-olah nama proksi pula. Mahathir yang umum, dia akanlah mencalonkan Syafiee Apdal. Ini negara demokrasi, maksudnya kena dapat sokongan-dokongan.
Dan dia boleh sebut pula sesiapa yang sokong dia, maka orang tersebut kena sokong Syafiq Afdal. Itu proksi lah. Dan sekarang ini yang lebih mengejutkan apabila saya baca laporan media pagi tadi, Syafiq Afdal pula minta ambil masa. Maksudnya nama Syafiq Afdal naik sebagai calon Perdana Menteri ini, dia pun tak setuju kot awalnya. Sebab katanya perbincangan itu melibatkan warisan DAP Amanah dan Mahathir sendiri. Tapi rupanya Syafiq Afdal pun minta masa. Jadi Syafiq takkanlah dia nak cadang, lepas tu dia nak minta masa dia. Jadi perkara ini hanya sebagai melarikan hasrat kita daripada perkara yang sebenar. Yang saya nak sebut, sebab yang ini penting untuk kita memahami kedudukan angkatan muda, anak-anak muda. Sebenarnya polemik siapa calon ini tidak membantu kalau hasrat sebenar nak bentuk kerajaan itu kita tak bawa. Hasratnya memang kita nak bawa perubahan. Jadi percaturan yang tidak sihat yang disokong pula. Saya harap perkara ini kita dapat rungkaikan cara baik. Tapi untuk sahabat-sahabat, kedudukan keadilan ini bukannya hanya untuk nak jadi hero ke, nak jadi spoiler ke, ataupun nak jadi ikut pendirian sendiri ke. Keadilan ni mewakili sokongan di bawah. Apabila saya pergi di negeri Kedah, Pulau Pinang, Perlis, mereka tahu, mereka terkesan Kedah ini dulu adalah kerajaan Pakatan Harapan. Tapi bila bertukar kerajaan, mereka ini setia dengan Parti Keadilan. Jadi yang ini kita kena faham bahawa orang bukannya nak sokong keadilan ini sebab semata-mata nak berebut soal jawatan ke tidak. Orang sokong ni dengan hasrat, dengan idea untuk membawa perubahan dalam Malaysia ini. Jadi untuk anak muda ni sekarang macam mana? Pandangan saya, cara terbaik untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau betul kita nak mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri, kalau betul lah kita nak bawa perubahan, yang saya nampak sekarang ini, bila keadaan yang kita ingat kawan tapi cara dia pun mewujudkan lagi suasana yang tidak selesa, mewujudkan lagi perkara yang lebih keliru, bagi saya, satu-satu caranya keadilan ke ataupun Pakatan Harapan yang masih nak bersama dengan keadilan ini, Datuk Seri Anwar hanya boleh menjadi Perdana Menteri melalui pilihan raya. Itu pandangan saya. Yang ini bagi saya is the best way or maybe the only way untuk Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri hanya melalui pilihan raya. Mungkin bukan sebab itu bukannya keadilan ni nak kekal sebagai pembangkang. Kita tahu dalam urusan politik, dalam urusan nak mentadbir negara, nak tak nak, memang untuk membawa perubahan yang betul-betul berubah, memang kita kena pegang tampuk kepimpinan. Tapi dalam soal nak mencatur, seolah-olah daripada nama dia pergi sokong pula nama orang lain, lepas ni saya tak tahu pula siapa yang akan dicadangkan, mungkin dia nak rosakkan lagi Pakatan Harapan, cadangkan pula sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan, nama yang lain pula selain nama Datuk Seri Anwar dan sebagainya. Dan kita tahu kuasa itu di tangan Mahyudin. Mahyudin sekarang Perdana Menteri. Macam mana Mahathir letak jawatan membolehkan kerajaan itu terbubar? Sama juga, the only way you can take the leadership pemerintahan negara ini daripada Tan Sri Mahyudin, kalau dia bagi jalan. The only way dia boleh bagi jalan, dia letak jawatan ataupun dia terpaksa bubar parlimen. Jadi perkara ini sebenarnya kalau bincang, memang anak muda benda ni dia kata, you bincang-bincang tapi angka tak ada. That is the reality. Tetapi untuk sahabat-sahabat, sebab itu yang kita perlukan, memang kita perlukan mandat rakyat. Macam Sir Fin sebut tu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin, saya percaya beliau ada mandat daripada rakyat. Dan bukannya orang bila rakyat dah pilih ahli parlimen nak main tukar-tukar sokongan. Kamu dah bersetuju tahun 2018 untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi bila Tun Mahathir buat percaturan yang lain, kenapa nak ikut? Jadi sebenarnya sokongan itu kita ada prinsip. Perjuangan ini, kita nak bawa apa-apa perubahan dalam negara, kita kena ikat dengan beberapa panduan. Sebab itu saya sering, kedudukan saya ini sebagai contoh, bila kami tahu AMK ini sangat pendiriannya sangat jelas, sangat tegas, memang kadang-kadang nampak mendahului keputusan parti dan sebagainya.
Saya ambil contoh, apabila Angkatan Muda Keadilan membuat keputusan tersebut, sebenarnya ada sahabat-sahabat daripada pemuda peringkat negeri datang berjumpa dengan kami. Boleh tengok Facebook saya yang saya letak gambar. Minggu lepas, pemuda negeri, Barisan Kepimpinan Pemuda Negeri, Parti Sahabat datang berjumpa, minta pandangan, minta panduan macam mana kita nak teruskan gerak kerja anak muda. Mereka hormat pandangan kita, mereka pun hormat juga keputusan Presiden parti mereka, tetapi anak muda ni sebenarnya nak move on, nak bergerak, dan kita tahu, kita nak buat kerja supaya kalau betul kita nak angkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, kita kena menangkan balik. Dulu kita dah menang tahun 2018, tapi sebahagiannya pun kecewa apabila pengkhianatan ini berlaku. Tak cukup dengan khianat ketika Sheraton, sekarang ini pula permainan yang dibuat oleh Tun Mahathir, memang orang akan rasa penat dan keliru. Tetapi yang bila saya jumpa, yang saya rasa satu-satunya parti dalam negara sekarang ni yang saya nak kena sebut, memang kita nak angkat Setia Kawan dan sebagainya ini, satu-satunya parti yang ada prinsip yang nampak hal itu sekarang keadilan. Mungkin saya nampak seolah-olah mentang-mentanglah saya ketua Angkatan Muda Keadilan, saya taksub dengan keadilan. Saya rasa tidak. Yang sebenarnya yang saya percaya, sebab kita bawa perjuangan ini bukan seorang-seorang. Saya kenapa Angkatan Muda Keadilan boleh menetapkan pendirian yang jelas. Bukan sekarang, tahun lepas, tahun-tahun sebelum ini pun kita dah buat pendirian yang jelas, sebab kita ada sokongan-sokongan daripada pemimpin akar umbi. Bila kami nak buat sesuatu keputusan, contohnya nak tolak Mahathir sebagai calon Perdana Menteri kali ketiga, ini bukannya keputusan daripada saya. Kita berbincang dan kita bermusyawarah dan sebagainya untuk mencari kekuatan tersebut, nak memahami apa yang rakyat nak. Dan perkara ini saya yakin, selagi keadilan ini pegang kepada prinsip nak bawa perubahan, reformasi, kita betul-betul nak ubah keadaan. Dan ini bukan lagi reformasi 98. Kita tahu pertemuan ketika itu macam mana. Sekarang ini kita nak bergerak melangkaui permainan percaturan politik zaman lama ni. Jadi bagi saya, keadaan untuk anak muda di luar sana, bila saya jumpa, nasihat saya, sementara kita menghormati pimpinan-pimpinan senior untuk mencari jalan untuk meneruskan perbincangan ataupun negotiation dan sebagainya. Anak muda jangan leka. Bagi saya, anak muda jangan terbawa-bawa, sebab kekuatan politik anak muda ini, dia nak tengok kita buat apa. Orang-orang muda yang kita kena sedar, malah inilah pandangan rakyat Malaysia. Mereka nak tahu apa sebenarnya sebuah parti politik ataupun ahli parlimen ataupun mana-mana pemimpin nak jadi calon dalam pilihan raya, nak jadi Perdana Menteri, dia nak buat apa sebenarnya. Sebab itu dalam keadaan berkeceramuk sekarang ini, kalau Datuk Seri Anwar sendiri, dia tak sibuk nak membalas respon dalam soal calon Perdana Menteri. Saya tengok kadang-kadang pun, kenapa saya buat live pun, sebab kalau Presiden parti buat live untuk menerangkan isu-isu semasa, saya rasa pun saya akan mengangkat isu-isu rakyat biasa. Dia dah bagi satu panduan yang jelas. Jadi sebab itu yang saya nak ingatkan teman-teman, kepada mereka yang mengikuti siaran langsung saya ini, kita sebenarnya ada satu lagi tugasan yang besar, especially anak muda, iaitu kita jangan goyang, jangan goyah apabila keadaan politik ini agak berkecelaru. Lepas pengkhianatan, sekarang ini Mahathir memang nampak sangat gerakannya itu akan memecah belahkan hubungan sahabat-sahabat dalam Pakatan Harapan. Pesanan saya apabila saya berjumpa dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, kita jaga hubungan. Sebaiknya kita kekal bersama untuk memastikan bahawa bukan soal PH nak jadi kerajaan semata-mata, tetapi mengikat keputusan PH nak jadi kerajaan ini supaya kita betul-betul bawa perubahan. Tak boleh kita bentuk kerajaan kalau asyik main sentimen, nak ambil Borneo pula kononnya. Sebenarnya kalau kita betul buat kerja, saya yakin orang Sarawak, orang Sabah pun akan sokong kita. Jadi sebab itu pandangan saya, isu ini hanya akan terus melemahkan fokus anak-anak muda kepada tujuan yang sebenar. Jadi yang ini yang saya mohon sangatlah kepada mereka yang mengikuti siaran langsung ini untuk tengok balik tujuan kita mendukung gerakan ini, betul kita nak bawa politik keadilan, kebajikan untuk rakyat Malaysia.
Jadi dalam isu ini sebenarnya tidak timbul sokongan daripada keadilan akan berubah ke tidak, macam mana keadaan akan umi PKR ni nak consider pilihan ketiga ke tidak. Itu dah menjadi sebagai momokkan permainan perebutan kuasa. Kita betul masuk pilihan raya, kita menang pilihan raya secara mandat yang jelas, tetapi mandat itu dikhianati dan mereka yang belah sana seronok melayan pengkhianat-pengkhianat, tapi pada masa yang sama keadilan ni tak akan berubah. Sebab itu bagi saya kita kena kekal berprinsip, kekal istiqamah dengan apa yang kita buat. Yang saya juga nak seru kepada yang lain, mungkin yang di atas pagar dan sebagainya, kena lihat bahawa kalau mereka yang memimpin itu tiada panduan ataupun prinsip, mereka boleh main sentimen. Memang mudah. Kalau contohnya saya nak main sentimen tadi, hospital terbakar dan sebagainya, nak main sentimen mengapi-ngapikan, mungkin dapat sedikit sokongan. Tetapi niat kita nak cari penyelesaian dan nak bergerak ke hadapan. Jadi insya-Allah saya rasa itu cukup untuk menjawab bagi mereka yang tertanya-tanya lah bila nama Syafiee Apdal naik sebagai nama calon Perdana Menteri. Kita dengar, tapi dari segi Angkatan Muda Keadilan itself, memang keputusan itu kita dah capai dan kita pun dah mula bergerak, mula tumpukan kepada kemungkinan UMNO nak khianat Perikatan Nasional pula, dia nak desak untuk pilihan raya mengejut. Jadi kita kena bersiap sedia dengan segala kemungkinan dan saya harap kita jangan ambil mudah. Bagi mereka yang nak ikuti video-video saya letak dekat YouTube, perjalanan saya di Kedah, di Pening, di Perlis, supaya maklum balas ini kita kongsikan di luar sana. Jadi terima kasih kepada semua yang komen, saya ada baca. Ada yang sebenarnya ramai menyokong, yang mana panas itu saya minta maaf sebab mereka pun dah tersepit. Saya rasa orang Wampas dengan UMNO ni dah tersepit dengan Azmin dan Zuraida. Keadilan sangat rasa aman sekarang ini. InsyaAllah saya yakin lebih ramai yang akan masuk Parti Keadilan Rakyat ini, lebih ramai anak muda yang akan tampil untuk membawa politik yang ada prinsip dan ke arah kebaikan orang ramai. Sekian, cukup sekadar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.